billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat, diberikan ketenangan dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita terus menelusuri kehidupan ini sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah mempertemukan kita pada pagi ini, dan juga dengan keizinannya Allah memilih kita daripada kalangan jutaan masyarakat yang berada di dunia ini untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu pada pagi ini menerusi rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam edisi 6 November 2020 bersamaan 20 Rabiul Awal 1442 Hijriah, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Jadi ayuh sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyakkan selawat ini kita bakal mendapat syafaat daripada baginda di saat mana tidak ada syafaat yang lebih besar melainkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saudara penonton sekalian, jom sama-sama kita pada pagi ini melihatkan terlebih dahulu statistik yang telah dikeluarkan, statistik terkini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan situasi semasa pandemik COVID-19. Semalam sahaja sidang penonton sekalian telah mencatatkan sebanyak 1,009 kes baharu dan 1,000 daripadanya adalah penularan kes tempatan. Dan semalam juga duka cita dimaklumkan terdapatnya 6 kematian baharu yang menjadikan jumlah kes keseluruhan kematian adalah sebanyak 277 kes. Dan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga, setakat sekarang terdapatnya 10,503 kes aktif dan juga keboleh jangkitan. Jadi jom sama-sama kita terus menjaga dan mematuhi SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan insya-Allah dengan disiplin yang kita tunjukkan, dengan amalan seperti mana sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga kekal penjarakan sosial, insya-Allah suatu hari nanti kita pasti akan berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada hari ini bukan sahaja kita berada dalam Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, tetapi kita juga pada hari ini akan sama-sama mendengar belanjawan negara, dan kita harapkan agar apa saja yang akan diumumkan oleh Menteri Kewangan Malaysia pada petang ini akan menjadi satu wahdah ataupun satu wadah yang terbaik buat kita sebagai rakyat Malaysia, dan insya-Allah mudah-mudahan apa sahaja yang akan dibentangkan pada petang ini akan memberikan kesejahteraan bukan hanya untuk kita sebagai rakyat Malaysia, bahkan untuk kesejahteraan negara kita yang tercinta iaitu Malaysia, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita akan membawakan topik-topik yang menarik untuk kita sama-sama bual dan bicarakan. Dan insya-Allah pada hari ini, episod kali ini, kita menampilkan segmen yang baru iaitu tafsir dan tarannum. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan topik tafsir bagi surah Muhammad ayat 1 hingga 5. Jadi insya-Allah sudah semestinya pada pagi ini di samping kita menambahkan ilmu, apakah
kata, kita mengambil naskah Al-Quran yang berhampiran dengan kita, sambil-sambil kita membuka surah Muhammad ini, dan sambil-sambil itu juga kita akan mendengar penjelasan daripada salah seorang tokoh, salah seorang ilmuwan yang juga orang kata apa, memang bidangnya beliau iaitu berkaitan dengan Al-Quran, iaitu yang berbahagia Ustaz Al-Fadil, Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siap Ustaz? Alhamdulillah. Kekal handsome, kekal insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, surah Muhammad ayat 1 hingga 5, seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1-800-88-1677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebagai permulaannya ni, jom sama-sama kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi surah Muhammad ayat 1 hingga 5 dengan bacaan Taranum Sikah daripada yang berbahagia Dr. Tafadhal mashkurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Da'i Luqman, nama sama tapi seorang muda seorang tua lah. Dan tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini, dan marilah kita sama-sama dapat sama membaca Al-Quran. Saya pilih 2 ayat dulu untuk permulaan ini. Ayat pertama dan kedua daripada surah Muhammad, ya, dengan Taranum Sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Dengan maksudnya tuan-tuan, orang-orang yang kafir serta menghalangi diri dan orang lain daripada jalan Allah, Allah sia-siakan segala amalan mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah hak kebenaran daripada Tuhan mereka, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka dan menjayakan keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, surah Muhammad ini, ya, satu surah yang benar-benar diberi nama dengan nama Muhammad, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini sebenarnya dalam Al-Quran tuan-tuan, perkataan Muhammad dengan merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 kali. 4 campur 1 lah.
Empat itu dengan nama Muhammad dan satu lagi itu yang kelima dengan nama Ahmad. Baik. Tuan-tuan, sebelum kita bincang lebih lanjut tentang surah Muhammad ini, Ustaz nak merujuk sikit oleh kerana kita ada ruang yang sedikit lebih baik pada hari ini, iaitu untuk kita sama-sama pertama bincangkan tentang tarannum. Yang pertama sekali ialah dari sudut ilmu tarannum. Sebenarnya kita seboleh-bolehnya kita nak padankan di antara tarannum yang kita baca dengan ayat yang dibaca. Maksud ayatnya, kemudian kita tekankan di mana, apa semua itu ada kaitan di antara makna ayat dan juga ilmu tarannum. Kalau tidak, dia akan jadi satu ilmu yang mana sedap satu perkara dan makna satu perkara yang lain. Seboleh-bolehnya ilmu tarannum ini nak menggambarkan bahawa ayat yang dibaca itu begitu keadaannya. Maknanya kalau ayat tu merupakan ayat sedih, maka gaya sedihlah. Kalau ayat itu merupakan gembira, cerita syurga, cerita tentang kelebihan-kelebihan, cerita tentang nikmat, maka dengan sebab itu kita baca dalam keadaan gembira. Jadi dari sudut kaedah seperti ini boleh digambarkan dalam ilmu tarannum. Jadi tuan-tuan, kalau nak belajar ilmu tarannum dalam keadaan ataupun dalam sudut yang kita belajar seperti mana musabaqah, Ustaz rasa itu untuk orang awam sedikit sukar, barangkali banyak sukar sebenarnya. Sangat sukar. Tetapi kalau nak belajar dalam kaedah menghayati ayat seperti ini boleh. Maksudnya di mana ayat yang perlu kepada penekanan, maka dia perlu ditinggikan. Kalaulah ayat yang perlu kepada ayat gembira, kita baca dalam keadaan penuh gembira ayat tersebut. Ia boleh dipelajari dan dia tidak makan masa yang lama. Jadi dengan sebab itu tarannum ada dua bentuk. Satu bentuknya yang Ustaz baca tadi dipanggil tarannum mujawwad. Ataupun lebih tepatnya asli mujawwad. Dalam keadaan tarannum yang asal dibaca dalam bentuk mujawwad. Mujawwad ini contoh mudah yang tuan-tuan dalam musabaqah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia lambat dan dia banyak nampak dia punya burdah, bunga-bunga tu nampak banyak. Lenggok tu lebih banyak. Tetapi kalau murattal, dia akan lebih ringkas. Tetapi gayanya masih menarik. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Jadi kedua-duanya tarannum sikah. Satu sikah dalam bentuk asli mujawwad tadi, yang mana dibaca biasa dalam sedekah. Yang kedua ialah dalam bentuk murattal. Murattal ini yang kita baca hari-harian, dan ayat tersebut kita boleh beri terus dia punya nyawanya ataupun perasaan kepada jiwa kepada ayat tersebut. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah dan menyekat orang daripada jalan Allah, maka Allah akan sesatkan mereka, Allah akan sia-siakan ada penegasan pada ayat tersebut. Boleh dibuat dalam keadaan itu, cuma perlu dipelajari lebih lanjut. Cuma yang dalam tanya Ustaz ni Ustaz beri secara umum dan tuan-tuan bolehlah merujuk kepada guru masing-masing. Baik, perkara kedua iaitu berkenaan dengan Ustaz nak sebutkan di dalam tarannum juga tuan-tuan berkaitkan juga dengan satu perkara lain yang besar juga, namanya qiraat. Baik. Qiraat yang kita baca, yang Ustaz baca tadi dan tuan-tuan baca seharian itu, sebenarnya sudah ada qiraat. Berbezalah qiraati dan apa semua itu, cuma qiraat ini adalah sedikit perbezaan yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil qiraat. Ada 10 qiraat sebenarnya. Ustaz tak nak rujuk banyak, kita ambil satu saja pada hari ini dengan tujuannya untuk mengetahui bahawa di sana ada bacaan yang lain juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz bagi contoh pada hari ini. Tuan-tuan, ayat pertama surah Muhammad. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Baik, ayat itu seluruh qiraat baca sama, tidak ada perbezaan. Semua sama. Baik, dalam qiraat 7
campur 3 lah, 10 qiraat. Baik. Ayat yang kedua, Ustaz nak rujuk kepada bacaan Imam Warash daripada Nafi'. Masya-Allah, payah tu. Boleh Mas sebut sikit? Warash Warash ataupun Warshun daripada Nafi'. Kita punya bacaan sekarang namanya adalah Hafs daripada Asim. Bacaan Hafs daripada Asim itu bacaan yang umum yang dibaca seluruh dunia. Kecuali sedikitlah, misalnya di Maghribi membaca dengan Warash yang kita baca ini. Kemudian yang kedua ialah di Libya baca dengan Qalun. Kemudian di tengah kawasan Afrika itu, kebiasaan Afrika ini membaca dengan bacaan Ad-Duri daripada Abu Amru. Baik, pagi ini kita nak baca yang lain sedikit, ini bacaan Warash. Tuan-tuan perhatikan. Ada 4 tempat dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Yang pertama sekali, wa amanu walladzina amanu. Kemudian wa amanu, kedua-dua itu dibaca dengan mak badal. Warash boleh 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Kita baca 6. Nantilah Ustaz akan tunjukkan. Kemudian sayyiat sama juga, sayyiat itu dengan 6. Dan wa aslaha dibaca tebal lam, wa aslaha. Allah. Allah tu kan? Kalau man baca Allahu akbar. Cuba. Allahu akbar. Kemudian Allah. Allah juga. Lam itu juga. Sebabnya sebelum itu ada sad ya, yang itu tebal, kemudian lam itu jadi tebal secara automatik lah. Itu bacaan pada bacaan Imam Warash. Baik, kita cuba. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Baik tuan-tuan. Jadi itu gaya bacaan Imam Warash. Ada 4 tempat perubahan berbanding dengan kita, tetapi perubahan tersebut juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ini Ustaz hanya kita kira melontarkan dulu kepada kita semua perkara ini. Selebihnya tuan-tuan kena rujuklah, kena belajar, dan insya-Allah bagi mereka telah belajar maklum perkara ini. Cuma isunya ialah dalam bacaan qiraat ini tuan-tuan juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada amalan dia tidak berlaku. Ustaz contoh di tempat Ustaz juga para pelajar belajar qiraat, tetapi bila baca tak dia baca yang asal balik, hafz daripada Asim. Jadi masa belajar tu dia belajarlah, kemudian di sudut amalan tidak diamalkan. Ustaz, kiranya kalau macam contoh bacaan wa aslaha ni, kita buat bacaan dalam solat boleh ke Ustaz? Kalau dalam solat dia ada beberapa syarat lah. Yang pertama sekali dia kena tahu secara tepat ayat tersebut. Itu kalau sembahyang seorang. Kalau jadi imam dia kena beritahu pada makmum belakang. Nanti susah pula makmum belakang dia kata, sudah, ini Quran baru turun ke macam mana? Jadi susah, jadi huru-hara kepada makmum. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini kita lontaran umum Ustaz beri pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mempelajari Al-Quran insya-Allah. Insya-Allah. Jadi begitulah sidang putus sekalian, 2 ayat pertama yang dipetik oleh yang beragam ustaz kita daripada surah Muhammad, iaitu daripada ayat 1 dan 22, dan juga kita sebenarnya pada pagi ini baru dapat tahu Ustaz. Sebenarnya selama ini kita membaca Al-Quran tu dah ada qiraatnya, iaitu hafz dari Asim. Ya, benar. Jadi sebenarnya kita semua ni perlu teruskan lagi mendalami ilmu Al-Quran ini, apatah lagi kita menambahkan lagi ilmu berkaitan dengan taranum dan juga qiraat ini. Insya-Allah apabila kita tahu, baru kita tahu bahawa sebenarnya Islam ini penuh dengan keseniannya. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi yang kita akan bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan topik kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita membincangkan topik yang cukup dekat dengan diri kita, iaitu berkaitan dengan Al-Quranul Karim, menerusi surah Muhammad ayat 1 hingga 5. Mudah-mudahan di samping kita mempelajari berkaitan dengan taranum, kita mempelajari cara bacaan, tajwid dan sebagainya, ayuh sama-sama kita mentadabbur ayat Al-Quran pada pagi ini menerusi surah Muhammad ayat 1 hingga 5. Jadi sidang penonton sekalian, yang ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Kepada sidang penonton, sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama untuk menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebarkan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, mungkin kita sama-sama, saya tahu, sidang penonton dan juga saya sendiri ingin tahu apakah sebenarnya intipati yang terdapat di sebalik ayat yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Dr. sebentar tadi. Silakan Dr. Ya, terima kasih Man dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Sebenarnya dua ayat pertama yang kita telah baca tadi, iaitu alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Sebenarnya ayat ini Allah rujuk kepada satu golongan orang kafir, kemudian dia menyekat pula orang daripada, menyekat itu satu, menyekat diri mereka sendiri daripada mengenal Islam, yang kedua ialah menyekat orang lain daripada ahli keluarga lah apa semua daripada masuk Islam. Adalla a'malahum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan persiakan segala amalan mereka. Maka timbul beberapa persoalan di sini. Yang pertama sekali, Allah rujuk alladzina kafarun kepada siapa? Mengikut dalam tafsir menyebutkan tentang sebab nuzul ayat ini, iaitu berkenaan ahli Makkah. Jadi golongan ataupun orang-orang penduduk Makkah yang memang mereka ini kerjanya untuk menyekat Islam daripada tersebar. Kemudian walladzina amanu wa amilus salihat, orang beriman dan beramal saleh. Maka Allah rujuk kepada dua di sini, iaitu golongan Muhajirin dan Ansar. Jadi memang mereka melakukan sekatan itu dengan begitu sekali semasa mereka orang Islam berada di Makkah, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala suruh ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri satu perbezaan sangat jelas di antara orang yang kufur dengan orang yang Islam. Antara kufur dan Islam ni tuan-tuan, iaitu yang membezakan mereka nombor satu sekali adalah syahadah. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dengan sebab itu, perbezaan ni apabila orang tu mengucap dua kalimah syahadat, ini perbezaan yang pertama sangat-sangat jelas yang bezakan antara kufur dan Islam. Jadi apabila mereka mengucapkan ini tuan-tuan, maka mereka akan diberi tanggungjawab. Sebenarnya orang-orang musyrikin Makkah, ahli kitab, khususnya kita kata Abu Jahal. Nah, walaupun namanya macam bunyi jahil, namanya dia tidak jahil. Dia tahu banyak tentang kitab-kitab ini. Ini orang-orang yang memang pemuka-pemuka Quraisy yang hebat dan mengenali banyak kitab. Kitab-kitab lepas. Tetapi mereka mengetahui kalau mereka menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ada kesan sangat besar. Apa kesannya? Kesan ialah mereka kena menerima tanggungjawab. Ini mereka tak nak. Tanggungjawab apa? Iaitu tanggungjawab seperti mana ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Kami bentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit bukau, semua sekali. Fa'abaina, mereka semua menolak amanah. Apa dia? Ulama mengatakan bahawa yang ditolak ini adalah al-faraid ad-diniyah, kefarduan agama. Jadi apabila kalaulah Abu Jahal tadi masuk Islam, apa dia kena buat? Nombor satu, dia kena beriman kepada Allah. Yang kedua, kena beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia tak nak. Ya, dia tak nak. Nah, dengan sebab itu dia terpaksa ikut Muhammad dengan segala perintah-perintah yang
Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada manusia. Jadi dia tahu dah kalau menerima Muhammad, menerima Allah dan Rasul, maka menerima package. Package itu dia tak naknya. Kalau semata-mata beriman pada Allah Rasul, Allah dia kenal dah. Di kalangan orang Arab jahiliah memang ada Allah. Dia kenal Abdullah pun ada nama kan. Abdul tak ada masalah. Kenapa mereka kenal? Tetapi yang menjadi mereka ini Allah tidak terima walaupun mereka kenal Allah ialah waja'ala lillahi andada, mereka menjadikan Allah itu ada Tuhan lain bersama. Banyak. Allah tu Tuhan betul dah. Tapi ada Tuhan unta, ada Tuhan pasir, ada Tuhan perigi, dia Tuhan lain itu banyak lagi. Jadi itu antara poin awal lah untuk kita. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita bersama. Sebenarnya ayat 1 dan 2 ini merujuk kepada umat Islam dan juga merujuk kepada orang-orang kafir, iaitu ahli kitab yang terdapat pada zaman tersebut. Jadi Ustaz sudah bersedia untuk menerima persoalan pada pagi ini. Jadi insyaAllah jom sama-sama kita raikan soalan yang pertama menerusi Facebook kita dari Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Doktor Da'i Luqman dan kru-kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon doktor jelaskan maksud Allah menghapuskan segala amal mereka dari ayat yang pertama. Adakah mungkin amal-amal orang kafir Allah terima selagi mereka tidak menghalang manusia dari jalan Allah? Jazakallahu khairan Doktor dan Da'i. Ustaz, satu soalan menarik Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahimah yang soalan yang sangat-sangat baik berkenaan dengan ayat pertama kita. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan menyekat mereka daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah persiakan, Allah tolak amalan mereka. Jadi soalannya, adakah Allah terima amalan mereka sebelum ini? Baik, tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian. Kita rujuk pertama sekali di dalam hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim menyebutkan tentang bahawa amalan orang-orang kafir ini Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik tu, amalan yang baik-baik, maka Allah akan balas di atas muka dunia. Tapi di akhirat tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Apabila amalan itu dibawa di hadapan mereka, semua jadi faj'alnahu haba'an mansura, jadilah seperti debu-debu berterbangan. Tidak jadi apa-apa kebaikan kepada mereka. Bahkan dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan, amalan-amalan ini ada yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira dan tunggu dulu. Lihat dulu sehinggalah di akhir, di hujungnya sama ada dia antara beriman atau tidak beriman. Allah hold dulu. Ya, hold dulu. Kalau dia kekal dalam keadaan kufur kepada Allah, mati dan syirik, maka faj'alnahu haba'an mansura, maka dia jadi debu-debu berterbangan saja. Tetapi kalau dia akhir masuk Islam, ini agak menarik tuan-tuan. Kita sama-sama perhatikan. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Baik, tuan-tuan. Saya nak rujuk kepada surah Al-Furqan itu, iaitu illa man taba, melainkan orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, kemudian beriman, wa amila amalan salih, ada beramal salih. Orang ini bertaubat, kemudian beriman, kemudian beramal salih, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah tukar yang jahat tadi, amalan-amalan jahat itu kepada kebaikan. Ini agak ajib, agak pelik. Jadi, tapi syaratnya amalan-amalan tersebut
mestilah hujungnya itu dia bertaubat, beriman. dan juga melakukan perkara Ya, soleh. perkara salah selepas itu maka Allah terima dan Allah daripada kejahatan tadi Allah tukar menjadi kebaikan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbezaan antara kita dengan mereka ialah yang Allah tetapkan ini Allah tetapkan, bukan kita tetapkan. Itu iman dan kufur. Kalau kekal, na'udzubillah min zalik, maka itu tidak beri apa-apa kebaikan. Tapi kalau dia masuk Islam, dia beriman, masya-Allah tuan-tuan, boleh jadi amalan-amalan tersebut Allah tukarkan menjadi kebaikan. Al-Islam yahdimu ma qablah, dalam hadis yang sahih, iaitu orang masuk Islam ini maka segala yang lepas-lepas tu Allah hapuskan, Allah hapus, Allah tak kira yang lepas-lepas itu, maka bermula daripada Islam itu dia telah bermula kebaikan dan seterusnya sampai bila-bila. Allah Akbar. Jadi Ustaz, sebenarnya kebanyakan daripada penonton kita juga ada daripada golongan-golongan yang masih lagi belum Islam. Jadi kita doakan agar dengan perbincangan kita pada pagi ini akan membuka hati mereka untuk menerima Islam. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke persoalan berikutnya daripada Muhammad Cikpa. Apakah perlindungan Allah kepada orang beriman dan orang kafir tiada perlindungan? Tapi perlindungan di segi mana? Maksudnya daripada segi mana Ustaz perlindungan tersebut Ustaz? Silakan Doktor. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Bila dimasukkan dengan perlindungan, insya-Allah sampai kepada tempat barangkali kita akan bincangkan ini. Mana secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak kepada manusia masing-masing. Contohnya rezeki tuan-tuan, rezeki kepada kita Allah beri secara umum, secara merata sahaja. Mana orang berusaha dan berikhtiar, sekalipun mereka tidak mengetahui apa hasilnya, insya-Allah ada rezeki. Sama ada halal atau haram, faja'altum minhu haraman wa halala, ada yang rezeki yang haram, ada rezeki yang halal, maka tak apa. Atas dunia Allah beri, tapi perkiraannya apabila sampai di hari akhirat. Maka pada masa itu hanya golongan orang mukmin yang muslim sahaja Allah ambil kira. Yang selain pada itu maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kira amalan-amalan yang sebelum itu. Insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai tambahan soalan Ustaz, berkaitan tadi Ustaz ada terangkan berkaitan dengan orang-orang yang kafir, mereka melakukan amal kebaikan. Tapi bila mana mereka tetapi Allah hold terlebih dahulu ganjaran tersebut, tetapi setelah mana mereka bertaubat dan juga beramal soleh, maka Allah akan tukarkan kejahatan kepada kebaikan. Persoalan Ustaz berkaitan dengan ada segelintir pada umat manusia ataupun umat Islam itu sendiri yang sentiasa melakukan dosa ataupun kita boleh gelarkan sebagai orang-orang yang fasik. Adakah bila mana mereka bertaubat, maka amalan-amalan mereka yang juga di hold tu akan kembali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz? Baik, soalan yang baik man. Berkenaan dengan orang yang telah dia mukmin, dia muslim dah, Islam dah, tetapi berbuat dosa. Nah, bila berbuat dosa ini, ayat ini secara umumnya untuk merujuk kepada semua orang. Sama ada orang Islam atau orang kafir. Tetapi bila dia bertaubat, maka yang ini tergantung pada fi masyiatillah. Bila dia bertaubat, sama ada Allah nak bermula daripada situ Allah beri kebaikan, atau Allah nak gantikan yang sebelumnya itu faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita katakan apabila dia bertaubat, Allah ampunkan dosa yang lepas. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, jadi semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan kebaikan. Maklumlah dia lama dia buat dosa, dan mudah-mudahan bila dia telah bertaubat, dia telah membetulkan amal salihnya apa semua, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti perkara itu kepada kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang sentiasa sebagai manusia, walaupun kita Islam, kita ni tak sedar Ustaz, kita kadang-kadang ada melakukan kesilapan, ada melakukan dosa. Jadi setiap hari kewajipan kita adalah untuk wa atubu ilaih, itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi Ustaz, kembali berbalik pada persoalan pada ayat yang pertama Ustaz. Kenapa Allah memulakan surah ini merujuk pada orang kafir? Kenapa Ustaz? Baik, terima kasih Mas. Ayat Al-Quran tuan-tuan yang mula dengan allazina kafaru, allazi inilah satu-satunya surah. Tidak ada surah lain mula allazi. Surah lain itu sama ada alif lam mim inna dan apa semualah. Tapi tidak dimulakan allazina kafaru. Rahsia sebenar hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Cuma dalam ayat ini, ayat pertama dan kedua ini sangat-sangat jelas Allah membuat perbandingan di antara orang kafir dan orang Islam. Baik, Ustaz nak rujuk satu perkara tuan-tuan. Iaitu berkenaan ada satu golongan sekarang ini yang dipanggil golongan liberal.
Okey, Ustaz. Golongan liberal ini maksudnya golongan yang memberi kebebasan kepada berfikir. Nak fikir apa sahaja, nak tafsir apa sahaja, ikut suka hati akulah. Itu kata mereka. Sehinggalah kebebasan mereka ini dalam hal agama pun dia nak fikir secara bebas itu juga. Macam mana soalan Mak kata tadi, iaitu orang yang bukan Islam tetapi dia buat kebaikan. Allah tak ambil kira, tapi dia buat baik. Dia buat baik. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu kita bincang. Baik. Bila sebut tentang kebaikan, kebaikan itu dinilai oleh siapa? Maksudnya, contohnya lah, kita kata merokok. Minta ini contoh saja merokok. Kalau orang tu merokok itu dinilai baik oleh siapa? Oleh orang yang merokok. Oleh orang merokok. Orang tak merokok. Tak dinilai baik. Jadi ada banyak perkara yang dinilai oleh satu pihak sebagai baik, tetapi dinilai satu pihak lain tidak baik. Nah, adalah perkara-perkara yang kita sepakat, contohnya menghormati orang. Baiklah daripada orang dari sudut orang bukan Islam pun baik, daripada orang Islam pun baik. Jadi ada benda sepakat, ada benda tak sepakat. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana manusia ni dia punya fikiran pelbagai. Man ada cara fikir, ustaz ada cara fikir, kru-kru semua, tuan-tuan semua sekali ni ada cara berfikir kita. Bila cara fikir kita masing-masing, mesti ada satu kaedah untuk menentukan perkara tersebut. Nak tentu baik atau tidak baik ini. Nak tentu macam mana? Maka perlu ada. Apa kita punya penanda aras bahawa ini tentunya baik. Apa kita punya rujukan kita? Maka jawapannya ialah tentulah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penentuannya bahawa dirujuk di sini. Kalau Allah kata baik, baik. Rasul kata baik, baik. Orang lain kata belum tentu. Betul, Ustaz. Jadi dengan sebab itu kebaikan ini dirujuk hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun kalau rujuk pada orang, Man akan fikir lain punya cara. Ustaz fikir lain punya cara. Orang lain pula fikir lagi tu. Ada pandangan masing-masing. Ini baik bagi saya ni. Contohnya musim-musim Covid ini kan. Bagi orang biasa, alah apalah salahnya bawa ahli keluarga kan. Duduk dalam kereta je pusing-pusing, kenapa nak tahan? Itu pandangan mereka. Pandangan bagi pihak kerajaan pula, pemerintah pula, tak boleh, ini akan menyebabkan merebaknya Covid ni lebih cepat. Itu pandangan masing-masing. Jadi masing-masing ada pandangan. Dengan sebab itu tuan-tuan, akhirnya mesti ada satu rujukan yang memutuskan di antara manakah yang dikatakan baik. Maka yang diputuskan di sini ialah baik itu hanya dirujuk kepada Allah dan Rasul. Jadi insya-Allah, jadi tuan Islam beratus sekalian, persepsi kita pelbagai, tetapi persepsi yang benar hanyalah daripada Allah dan juga daripada Rasul. Insya-Allah. Jadi sidang beratus sekalian, banyak lagi perbualan kita, banyak lagi perbincangan yang kita akan sama-sama mencarikan jawapannya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sudah beratus sekalian, kembali kita bergabung dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan surah Muhammad ayat 1 hingga 5. Ayuh insya-Allah teman-teman sekalian, sambil-sambil kita mendengar penjelasan daripada yang berbahagia Dr. Luqman Ibrahim kita, sama-sama kita membuka Al-Quran, dan yang sebaiknya adalah kita membuka Al-Quran yang ada tafsir di sebelahnya, sebab itu akan lebih memudahkan untuk kita memahami ilmu yang disampaikan oleh yang berbahagia doktor pada pagi ini insya-Allah. Jadi kepada saudara betul sekalian yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, mohon jangan diajukan soalan tersebut menerusi live Facebook, tetapi keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dengan yang berbahagia Dr. Luqman Ibrahim kita, boleh bertanyakan soalan yang terbuku di dalam minda, di dalam ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, bila mana kita melihat dalam suasana masyarakat pada hari ini, terutamanya kepada anak-anak muda,
satu fahaman yang baru, itu berkaitan dengan liberalisme, yang menyebabkan anak-anak muda zaman sekarang ni mereka berfikir ambil yang mudah lah, yang payah kita tinggal tepi, kita ambil yang mudah. Dan kebanyakan ada yang suka mentafsirkan ayat Al-Quran menggunakan logik akal mereka sendiri, Ustaz. Jadi Ustaz, pandangan Ustaz berkaitan dengan liberal yang telah menular di kalangan kita sekarang, Ustaz. Baik, terima kasih Man. Berkait dengan perbincangan kita sebelum ini tadi kan. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, bila sebut tentang golongan liberal ini, mereka mengatakan bila mereka melihat bahawa orang bukan Islam pun buat baik juga. Orang Islam buat baik, orang Islam masuk syurga. Kenapa orang bukan Islam tak boleh masuk syurga? Tuan-tuan, mereka buat kesimpulan. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube tu. Banyak perbincangan seperti ini. Orang yang bukan Islam yang buat baik juga masuk syurga. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, pertama sekali perlu difahami bahawa syurga itu milik Allah. Milik Allah. Macam kalau rumah kita milik kita kan, maka siapa yang nak masuk mesti kena minta izin dengan kita. Sekarang yang buat syarat bahawa innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Yang buat syarat bahawa seorang syirik tak boleh masuk syurga, siapa dia? Allah. Bukan ustaz, bukan man, bukan semua orang, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu syarat itu Allah yang buat. Contoh mudah yang lain tuan-tuan, kalau anak kita ambil periksa SPM, tak lama lagi nak SPM kan. Jadi bila periksaan SPM tu, syarat nak dapat CJ tu kan, zaman ustaz mesti BM kena kredit. Sekarang zaman mana macam mana? Sama juga. Sama kan? Sama BM. Baik. Anak dia semua dapat A belaka. BM aja tak kredit. Allah fail. Pergilah kementerian dia minta. Takkanlah tak boleh bertimbang semua A belaka ni. BM je pun. Baik. Jadi adakah kementerian akan beri sijil ini kepada dia? Tak bagi. Tak bagi. Kenapa? Syarat. Itu syarat. Syarat asas kamu mesti lulus ataupun kredit untuk bahasa Malaysia baru kamu layak untuk dapat sijil SPM. Kena ambil balik Julai kan, zaman Ustaz Julai lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, maksud sekarang syarat itu kita pegang. Jadi syarat yang Allah kata nak masuk syurga boleh. Nombor satu Islam. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Barulah ada syarat-syarat yang lain. Jadi tak boleh kita ambil syarat lain nak letak kepada Allah. Dah baik-baik dah okeylah, tapi letak syarat itu kepada Allah tak boleh, sebab Allah yang letakkan syarat itu kena patuh. Kalau orang ambil medik pun ada syarat dia kan. Betul. Mesti kena lulus ini, tinggi ini A semua tu dia ada syarat dia. Baik, syarat tak cukup. Kenapalah anak saya tak boleh masuk? Oh tak boleh tuan. Kenapa? Kerana tak cukup syarat. Lagi jadi doktor lain pula. Jadi cucuk sendiri. Jadi itu maksud itu tuan. Maknanya bahawa tidak boleh kita bagi alasan dia dah buat baik mesti juga masuk syurga. Tak, kerana yang syarat itu Allah yang beri. Jadi insya-Allah syarat untuk ke syurga itu adalah milik Allah. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah mematuhi syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Jangan tinggal rukun Islam yang telah pun ditetapkan oleh syariat itu sendiri. Insya-Allah. Jadi doktor, kita nak meraihkan soalan berikutnya daripada Pak Suli Romli. Soalannya, kenapakah Allah menghalalkan orang-orang Muslim memerangi orang-orang kafir dalam surah Muhammad ayat 1 hingga 5 ini? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan doktor. #biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik. Terima kasih. Ini soalan yang baik daripada Pak Suli dan tuan-tuan. Memang ayat yang ada surah Muhammad ini merujuk kepada perkara yang khususnya mengenai jihad dan peperangan. Baik, tuan-tuan sudah simak rahmat Allah sekalian. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa di dalam sejarah manusia akan sentiasa berlaku peperangan. Sama ada orang bukan Islam sama bukan Islam, orang Islam sama Islam pun ada. Orang kafir dengan orang Islam sama, dia akan berlaku peperangan sampai bila-bila. Cuma keadaan dalam Islam, kalaulah peperangan itu berlaku, dan bila berlaku tak ada siapa yang dapat menyekatnya. Dari sudut manusia ni tak ada siapa boleh menyekat, dah berlaku peperangan tersebut. Maka peperangan itu mestilah diuruskan dengan cara yang betul. Maksud urus yang betul ini iaitu ada hak-hak yang contohnya dalam ini berkenaan dengan asra. Asra ini orang yang ditangkap, ditawan itu ada cara menguruskan mereka. Islam buat perkara tersebut. Bukan kata perlu bila peperangan mesti dibunuh semua orang, tidak.
Tetapi mesti ada kaedahnya, kanak-kanak tak boleh, wanita tak boleh, binatang-binatang tak boleh dikacau, tumbuh-tumbuhan tak boleh dibakar dan so on. Itu semua kaedah-kaedah Islam datang menguruskan perkara tersebut. Apalah kita katakan sebagai Islam agama sempurna, tapi bab jihad tak ada. Allah. Contoh mudah lain, tuan-tuan. Negara mana hebat atas muka dunia ni? Kita kata Amerika lah, katakan. Baik, hebat dia tu, tapi tidak ada bab tentang mempertahankan negara. Tak ada bab tentera, tak ada. Negara itu hebat, tapi tak ada tentera. Oh, habis diserang. Habis. Ya tak? Jadi itu juga Islam. Macam mana kamu kata Islam sempurna, tapi tidak ada tentang jihad? Duk cerita tentang ini sahaja. Ialah tentang kebaikan tu kita terima, tetapi juga Islam ada mempertahankan diri. Kalau berlaku peperangan yang tak boleh tidak ini, akan berlaku. Tuan-tuan tengoklah macam mana kita nak berhentikan di Palestin. Sampai hari ini tak boleh berhenti. Berlaku juga di Syria dan di mana-mana pun begitulah keadaannya. Tetapi Islam datang untuk mengurus. Baik, itu pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, terima kasih Pak Suli, soalan ini sangat baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca ayat ini secara umum, seolah Islam ni perang. Bagi perang. Fa idza laqitumul ladzina fa darbar riqab, pukul kepalanya, mana ketuk dia, bunuh dia. Oh, Islam suruh begitu baik tuan-tuan. Baik, tuan-tuan sila baca ayat Quran mengikut konteks dia. Okey. Di mana ayat itu diturunkan. Jangan baca satu tu kemudian kita buat keputusan salah. Mana-mana pun salah lah kalau buat begitu dah. Baca satu ayat, satu paragraf, satu kenyataan, maka terus buat keputusan ini salah. Baik. Ustaz bagi tahu tuan-tuan, oleh kerana esok insya-Allah kita bersama-sama lagi, dan tuan-tuan boleh sahaja ambil mana-mana ayat selepas ini, tuliskan di dalam soalan-soalan dalam Facebook, iaitu ayat tersebut berkenaan tentang apa. Nah, misalnya contoh ayat Quran yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Bunuhlah semua musyrikin itu. Dia baca situ aja. Dia baca situ saja. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebenarnya masa itu perang. Dia memang nak bunuh kita. Jadi bila nak bunuh orang Islam, maka Islam kena buat begitu. Ini maksudnya. Makna semua ayat-ayat berkaitan dengan jihad mesti dilihat dalam konteks itu apa. Tapi Islam sangat-sangat hebat, tuan-tuan. Ini satu perkara yang tak boleh dibohongi, iaitu tuan-tuan dalam ayat surah Al-Mumtahanah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak menegah untuk kita berbuat baik kepada orang bukan Islam. Dua, Allah suruh antabarruhum wa tuqsitu ilaih, berbuat baik. Kemudian yang kedua ialah kamu kena buat adil. Ini Islam, tuan-tuan. Tapi dia ada syarat lah, dua pula syarat. Syarat nombor satu ialah lam yukhrijuk la yahlakumullah lam yuqatilukum fid din, tidak menyerang kamu kerana agama. Tidak menjejaskan agama kamu, satu. Kemudian yang kedua ialah walam yukhrijukum min diyarikum, tidak menghalau daripada tanah tempat kita tinggal. Tidak merosakkan agama kita, kemudian tidak menghalau kita daripada rumah kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kena buat baik dan kena buat keadilan. Ini Islam punya asas. Cantik. Jadi tak ada orang duduk saja pak pergi bunuh, tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Carilah mana ayat, cuba tunjukkan kepada kita yang saja-saja, kamu orang kafir, pak bunuh. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Ustaz, sebelum kita teruskan lagi Ustaz berkaitan dengan peperangan dari segi Islam, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil kita yang pada saat ini berada di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Dr. Luqman Ibrahim. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Umar? Alhamdulillah saya sihat. Dai dan Doktor sihat ya. Alhamdulillah, seperti biasa. Silakan dengan soalan pagi ni Tuan Haji Umar. Ya, soalan saya begini Doktor. Doktor dia menyebut tadi apabila
orang-orang Arab ni, yang contohnya Abu Jahal tadi, dia sebenarnya dia tak jahil ya doktor ya. Doktor dah sebut tadi, saya pun dengar. Jadi soalan saya doktor, apakah mereka orang-orang bukan Islam ini tidak mahu menerima Islam ni kerana mereka bukan tak tahu, mereka tahu, mereka faham, tapi mereka kerana keegoan mereka tak dapat nak menerima ayat Quran, ataupun mereka tak nak kepada Nabi Muhammad SAW, yang kalau dia terima pakej ni, buat kata doktor tadi, dia terpaksa terima kedua-duanya sekali. Apakah mereka ini, keegoan mereka ini kepada ayat Quran itu ataupun kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri yang tidak boleh mereka terima sebagai Rasulullah SAW? Itu soalan saya doktor dan Dai. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar kita di atas satu soalan yang cukup berkualiti pada pagi ini. Yes, sir. Jadi doktor, benar ke apa orang-orang sebenarnya kafir Quraisy ni, dia pun disebabkan oleh kesombongan, keegoan yang menyebabkan mereka tak mau terima Islam? Ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Omar, soalan yang baik. Sebenarnya hakikatnya kedua-duanya itu ada. Pertama, al-jahiliyah, kejahilan mereka itu satu perkara lah. Yang kedua ialah tentang keegoan. Tentang keegoan. Kalau ada kedua-dua perkara ini, kalau salah satu daripadanya, maka mereka akan menolak Allah dan Rasul. Jadi pada hakikatnya, kalau kita kata Abu Jahal tadi, keegoan. Jadi kerana tak boleh terima tadi, kerana terpaksa tunduk kepada Allah dan Rasul, menerima pakej tentang agama tersebut. Tapi di zaman jahiliah pun memang jahil sungguh, betul lah. Itu memang ada di kalangan masyarakat Arab, sehingga dalam sirah menyebutkan bahawa Rom dan Farsi tidak mahu menakluk di Jazirah Al-Arab ini, semenanjung Arab tak nak. Kenapa? Kerana dia tahu teruk sangat orang di situ tu. Itu dalam sirah menyebutkan demikian. Jadi sebab itu, kalau ada orang sekarang yang mewarisi sifat itu, sama ada kejahilan tadi ataupun keegoan tadi, maka kedua-duanya. Tapi hakikat sifat manusia memang ego itu ada, dibantu oleh nafsu dan syaitan. Maknanya bila sebut tentang kebaikan, sebut tentang taat kepada Allah dan Rasul, ada saja menentang lah. Tak senang. Jadi tuan-tuan, kita sebenarnya nak cek kita punya iman, mudah aja. Bila disebutkan tentang kebaikan daripada Allah dan Rasul, hati kita rasa tenang, hati kita rasa beriman, insya-Allah. Iman kita baik, insya-Allah. Tapi kalau sebut tentang Allah dan Rasul, kita rasa tak senang lah. Walaupun tak sebut lagi, tadi kita tak tentera. Masa tak tentera, ada masalah. Ada masalah. Jadi masa-masa cek diri masa-masa, iaitu sama ada kita orang beriman kepada Allah yang sebenarnya dalam bentuk yang demikian. Dalam ayat Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Innamal mu'minun, hanya seorang benar-benar beriman itu ialah orang yang idza dzukirallah, bila sebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya rasa gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca ayat Allah yang lain, maka dia akan zadathum imanan, bertambahlah iman mereka dengan sebab ayat Al-Quran. Jadi sebab itu iman ini tuan-tuan, kalau berkaitan dengan benda baik disandar kepada Allah dan Rasul, kita rasa tenang. Tapi kalaulah rasa sebaliknya, maka kita kena semaklah di insya-Allah. Jadi Ustaz, sebenarnya berbalik pada keegoan dan juga kejahilan itu sebenarnya bukan hanya kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi bahkan kepada umat Islam itu sendiri pun ada juga yang sifat-sifat tersebut yang menyebabkan kadang-kadang kita mendengar teguran, dengar nasihat, kita tidak menolak dan tidak menerima yang ada zaman sekarang. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar kita. Jadi Ustaz, sebelum mana kita berhenti, kita nak raikan terlebih dahulu soalan, ataupun kita nak teruskan lagi. Kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada Puan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat 1 surah Muhammad, adakah maksud jihad dalam Islam itu bererti bersedia berperang dengan ilmu tauhid yang mantap, kerana beza perang zaman dulu kerana mempertahankan Islam berbanding perang di zaman sekarang yang lebih kepada kuasa, nama dan dendam, kesumat, dan adakah tindakan orang-orang kafir yang menghalang orang-orang mukmin di jalan Allah akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama.
biar tahu, jangan keliru. Jadi Ustaz, sebelum mana kita berhenti berat, mungkin Ustaz boleh berikan sedikit dulu ulasan awal berkaitan dengan soalan ini, silakan. Baik, terima kasih pada Sal Rasid. Sal Rasid Cik. Baik, soalan baik tuan-tuan. Memang zaman disebut tentang masalah jihad. Jihad itu dia ada dia punya rating dia lah ataupun ranking kedudukannya. Jihad yang paling tinggi adalah perang lah. Tapi itu semasa diminta oleh pemerintah dan seumpama Ustaz, kita akan bincangkan nanti. Yang kedua ialah jihad dari sudut ilmu, jihad dari sudut ekonomi. Sebab jihad pada makna asal ialah mujahadah, iaitu bersusah payah. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bersusah payah pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan kekalkan hidayat iman kepada mereka. Itu InsyaAllah itu ringkas. sebagai ringkasnya awalnya Ustaz. Jadi insyaAllah, jadi mudah-mudahan menjawab persoalan itu lebih yang terawal. Tapi Ustaz, kita masih lagi ada tapi okey, kita bisa berehat sebab tadi tiba-tiba kita tak dapat link. Jadi insyaAllah, jadi sidang penonton sekalian, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan jawapan daripada persoalan daripada Puan Sal Rasid Cik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, sebentar sahaja lagi. Sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, membincangkan dan berbual berkaitan dengan salah satu daripada surah yang terdapat dalam Quran, iaitu menerusi surah Muhammad daripada ayat 1 hingga 5 insya-Allah. Dan Ustaz baru menerangkan kepada kita dengan mendalam berkaitan dengan daripada ayat 1 dan 2. Dan kepada sidang penonton yang masih lagi ada persoalan-persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Jadi sedang penonton sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Puan Sal Rasid Cici kita, dan Ustaz menerangkan jawapan ringkas terlebih dahulu. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz berkaitan dengan erti kata jihad ni Ustaz. Saya nak tambahkan sedikit Ustaz. Adakah jihad ni seperti mana ada yang mengatakan bahawa jihad paling utama ini sebenarnya adalah jihad untuk menentang hawa nafsu Ustaz? Silakan. Terima kasih Man. Dan tuan-tuan bisa simak berahmat Allah sekalian, berkaitan dengan soalan Sal Rasid Cik tadi, iaitu ialah bila disebut tentang masalah jihad, saya sebut tadi jihad ni ada tahap-tahapnya, ya. Para ulama ada membincangkan panjang lebar tentang hal ini. Jadi bila sebut dia berkaitan dengan masa yang panjang hidup kita, maka kita akan sentiasa berjihad dengan hawa nafsu. Jadi kalau melihat dari sudut masa itu memang panjang, dan itulah nombor satunya. Tetapi bila perkara yang berkaitan dengan, tuan-tuan ini pahami dengan cara yang betul bahawa berlakunya jihad dalam Islam ada beberapa sebab. Ya? Antara lain ialah agama ini diserang. Agama ini dikhianati. Maka pada masa itu fa idza stunfirtum fanfiru. Iaitu masa itu bila pemerintah kata jihad, maka masa itu itulah nombor satu. Dan hal yang dibincangkan di awal surah Muhammad ini adalah berkaitan dengan jihad yang berkaitan dengan kes ini. Iaitu berlakunya peperangan. Jadi peperangan dia tidak akan adanya lemah lembut dah. Dan lemah. Islam kata kena berhemah dah, tak ada dah masa perang ini, ya dah. Kalau tidak, sama ada kita mati atau dia mati, dua tu je. Tak. Kalau apa kita biarkan, kita mati. Kalau begitu dia mati, begitu saja, antara itu berlakunya peperangan. Jadi dengan sebab itu saya sebut kata ini dalam konteks perang dengan jelas. Dan bahawa perang ini berlaku di seluruh sejarah umat manusia, tidak terkecuali Islam ke tidak Islam ke, serupa saja. Jadi dengan sebab itu Islam datang untuk menguruskan perkara ini. Jadi cuma jihad itu bila sebut tentang perang. Kemudian yang kedua, jihad dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi. Hari ini mudah-mudahan kita sama-samalah berdoa tuan-tuan supaya bajet kita pada hari ini dapat diluluskan, dan tentunya bajet ini akan beri kebaikan seluruh
umat di Malaysia ini Amin, amin, insya-Allah. amin. Jadi kita sama-sama doakan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah permudahkan di dalam Dewan Parlimen itu untuk menyelesaikan perkara ini insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita doakan. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Serasi Cik sebentar tadi. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada seorang saudara kita di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bukan saudara tapi saudari. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah, saya Sufinah Yusof daripada Tanjung Karang. Ya, silakan Ibu Sufinah kita dengan soalan pagi ini insya-Allah. Ya, macam ni. Ustaz cakap pasal jihad kan? Ya. Sebab kita ni nak jihad perang-perang ni macam tak ada lah kot. Cuma macam Ustaz kata tadi, nak masuk surga tu ada syarat-syarat dia Ustaz kan? Jadi syarat itu macam kita kena berperang dengan nafsu lah Ustaz kan? Ya. Untuk nak solat, nak puasa, nak bangun malam, nak zikir, nak baca Quran, macam tu kan. Adakah kita dengan melawan nafsu tu, kita dapat pahala berjihad Ustaz? Oh, Itu insya-Allah. dia soalan saya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Supinah Yusof kita. Ya. Soalan yang cukup menarik berkaitan dengan adakah kita berjihad melawan hawa nafsu itu akan diberikan ganjaran seperti mana kita jihad berjuang menentang musuh. Silakan tu. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Apabila disebutkan tentang masih lagi tentang sekitar isu jihad ini, iaitu sebenarnya banyak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jihad. Apabila kita menentang hawa nafsu itu dalam hadis yang itu hadis yang dhaif, tapi disebut tentang jihad juga menentang hawa nafsu. Pada hakikatnya menentang hawa nafsu ini memang satu bentuk jihad yang berpanjangan. Saya dah sebut tadi. Tentang perkara tersebut, makna inilah paling lama kita berjihad dengan nafsu. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang perkara-perkara yang tentang afdalul a'mal. Afdalul a'mal. Benda yang sangat-sangat baik. Bila datang satu orang, Rasulullah jawab begini. Rasulullah datang satu orang jawab lain-lain. Rasulullah jawab. Ada yang Rasulullah jawab afdal amal sedekah. Orang ni kurang sedekah rupanya. Kedekut apa Rasulullah apa terbaik, amalan terbaik? Sedekah. Saya tengok dia kedekut. Contoh. Afdal amal ialah orang ni menahan diri daripada marah. Ada yang memiliki nafsahu indal ghadab. Kemudian afdal amal ini bagi orang perempuan, jihad disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu berkenaan wanita yang pergi haji. Jihad yang paling baik untuk wanita adalah pergi haji. Maksudnya melihat kepada kepentingan waktu tersebut. Jadi musim haji, hajilah. Kalau musim orang perlu pada harta, pada masa perlu sedekahlah. Begitulah seterusnya. Kalau ibu bapa, birrul walidain juga termasuk dalam masalah jihad. Ada orang yang mana ibunya masih ada, maka Rasulullah suruh pergi jaga ibumu. Dia nak pergi berjihad tapi Rasulullah pergi jaga ibumu. Kenapa? Kerana itu jihad untuknya paling baik. Perlu diingat tuan-tuan, satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di Yaman. Dipuji oleh Nabi dalam hadis sahih Muslim, kalau kamu jumpa orang ni nama Uwais Qarni, Rasul sifatkan dia ada pula satu kesan penyakit kusta sebesar satu duit 50 sen lah lebih kurang, itu kesan penyakit itu. Kamu cek ini dia ada penyakit ini. Jadi Omar pergi tanya dia, adakah kamu ni Uwais Qarni, cuba tunjuk pada aku tentang penyakit kusta kamu tu. Ada lagi tu. Jadi orang ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak pernah jumpa, bahawa kalau kamu jumpa dia ayastaghfiralakum, supaya dia ini memohon ampun kepada kamu. Kalau kamu jumpa, minta dia mohon ampun. Apa dia punya amalannya? Nombor satunya tuan-tuan ialah berjihad, iaitu dia menjaga ibunya sampai mati. Ini dahsyat sungguh. Uwais Al-Qarni. Jadi amalan-amalan tak apalah, cerita amalan tu ada satu cerita, tapi nak beritahu itu dia. Sehingga dia tersekat untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat. Jadi dia tu tak nama sahabat. Namanya tabi'in. Kenapa? Orang nama sahabat ini mesti jumpa Nabi. Tapi dia tak jumpa. Jadi tabi'in. Tapi tabi'in pun Rasulullah sebut apa dia? Dia ini orang orang hebat. Sehingga bila kamu jumpa, tolong minta ampun kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itulah. Jadi maksudnya jihad tadi ada dia punya tahap-tahapnya tuan-tuan. Jadi betullah zaman sekarang ini, kalau zaman konteks Malaysia tidak ada setakat ini jihad untuk berperang tadi. Tapi tuan-tuan, yang jihad besarnya ialah kita sama-sama meneruskan kelangsungan kita punya
kehidupan ini mengikut taatnya perintah Allah dan Rasul. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah. betul sekalian, jihad itu Ya, terbagi pada banyak cabang, dan salah satu sebenarnya doktor yang pada saat sekarang ni kita perlu berjihad adalah berjihad untuk mengawal ataupun mengekang, memutuskan rantaian COVID-19 Ya, yang ada sama-sama, sekarang di negara insya-Allah. kita. Mudah-mudahan dengan jihad yang kita tunjukkan ini Allah ganjarkan pahala buat kita bersama, insya-Allah. Jadi doktor, pada saat ini kita masih lagi ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Ismail. Saya nak cuba taranum boleh? Oh, Tuan Haji Ismail nak cuba teranum pagi ni. Ya. Silakan Tuan Haji. Silakan Haji. Okey, maksudlah. Daripada surah, daripada ayat berapa Tuan Haji? 1 hingga 2. 1 hingga 2. Silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلبها لهم صدق الله العظيم. Ustaz, soalan saya Ustaz. Ya. Adakah semua orang-orang kafir ini mereka memusuhi dan juga menentang segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail kita. Pertama sekali saya nak puji, sedap bacaan dia tu. Yang keduanya senang untuk bertaranum pada seawal pagi begini. Doktor. Jadi doktor, berbalik pada persoalan daripada Tuan Haji Ismail kita berkaitan dengan adakah semua orang kafir ini adakah dia menentang keseluruhan sebenarnya apa yang dibawa oleh baginda SAW. Baik, terima kasih kepada Haji Ismail. Ya, pertama Ustaz pun nak sebut perkara yang sama. Alhamdulillah Tuan Haji bacaan tadi dengan taranum sabah. Taranum sabah. Cuma Tuan Haji kena baiki sikit saja. Yang awal tu Alhamdulillah sudah cantik dengan taranum sabah. Gaya tadi pertengahan di antara nak gaya murattal ataupun dengan gaya asli mujawad, pertengahan itu. Maksudnya nak kata murattal benar-benar pun tidak juga, nak kata asli mujawad tapi tak apa. Gayanya begini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Baik, itu gaya tarannum murattal sabah. Jadi yang Tuan Haji tadi baca, awal itu sabah, hujung itu ada sikit dengan sikah sebenarnya. Hujung itu dia ada sikit, Alhamdulillah. Tapi Ustaz rasa barangkali dia terkesan dengan musim maulid sekarang ini. Masya-Allah. Biasa orang baca Barzanji itu baca dengan sikah. Kebiasaannya lah. Jadi barangkali Tuan Haji. Tapi tak ada masalah. Kedua-duanya lagu yang baik. Mudah-mudahan teruskan. Baik, kedua berkenaan dengan adakah semua orang kafir ini menentang Nabi SAW pada zaman Nabi? Jawapannya ialah tuan-tuan, di kalangan orang-orang kafir itu, dalam ilmu, kalau tuan-tuan belajar ilmu balaghah, dia ada 3 jenis orang. 3 jenis. Yang pertama sekali, ayat Quran ini berkait tentang orang yang sekali cakap dah terima. Khalid Zihni.
Khalidin ni makna otak kosong. Maksudnya sekali sebutnya, betul. Terus satu. Yang kedua ialah taraddud. Dia bukan taraddud ni maksudnya dia macam was-was. Ya ke? Ya ke? Nah, itu taraddud, itu golongan kedua. Dan yang ketiga ingkari. Tak betul. Ini golongan ketiga. Jadi memang itulah keseluruhan manusia dia terbahagi pada tiga ini. Sama ada mudah terima terus ataupun mutaraddid tadi yang tengah-tengah nak kata ya ke tidak tu nanti dulu. Yang ketiga ialah yang ingkari, tolak terus. Jadi kalau Abu Jahal memang tolak terus. Kalaulah di kalangan sahabat-sahabat yang belum Islam, ya, Abu Bakar, Uthman, semua tu belum Islam, tapi sekali cakap terima. Khalid Dhihn. Kemudian yang mutaraddid ini pertengahan itu ramai. Ramai. Jadi dengan sebab itu kita sendiri boleh test diri kita ni masuk golongan mana sebenarnya. Kita sendiri yang ada Islam ni pun boleh cek. Adakah kita ini masuk golongan Khalid Dhihn ni? Bila Allah sebut, Rasul sebut, salimna. Tak ada apa dah, timur. Sami'na wa ata'na. Okey. Ataupun kita ni nanti dulu kena kaji dulu ke? Tak. Kalau kena kaji untuk mencari kebenaran tak ada masalah. Tapi kalau kaji untuk mencari kesalahan, ini na'udzubillah. Tak. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pernah tanya Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي إلى آخر الآيات. Bila Nabi Ibrahim kata, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta, cubalah tunjuk kepada aku macam mana kamu hidup benda mati. Allah tanya, qala awalam tu'min, kamu tidak beriman Ibrahim? Qala bala, bahkan aku beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk aku rasa tenang, yakin kepadamu ya Allah. Nak cari bukti tadi untuk meyakini. Cari bukti untuk menyesatkan, mengesyaki itu tak boleh. Jadi dengan sebab itu Allah kata ambillah 4 burung cincin-cincin yang letak 4 butir bukit tu kan. Akhirnya seru balik, jadilah dia sebagai burung kembali. Jadi asasnya poin yang saya nak sebut di sini ialah kita mencari kebenaran itu boleh. Jadi kalau sebut pembahagian orang itulah 3 perkara tuan-tuan, tuan cari sendirilah maksudnya kita golongan mana. Sama ada kita Khalid Dhihni ataupun mutaraddid ataupun ingkari tadi, maka inilah golongan manusia. InsyaAllah. Jadi 3 jenis golongan manusia, sekali cakap terus terima. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan tersebut. Ada rasa was-was, tidak ada masalah untuk kita mencari kebenaran, tetapi menyalahi daripada hukum Islam sekiranya kita ingin mencarikan kesalahan, dan golongan yang menolak terus kebenaran ini, mudah-mudahan Allah lindungi kita insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, banyak lagi persoalan sebenarnya yang menantikan jawapannya. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu perbincangan kita di TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif menerusi TV9 dekat di hati. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bertemu sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi membicarakan topik berkaitan dengan surah Muhammad ayat 1 hingga 5 menerusi segmen tafsir dan tarannum. Dan alhamdulillah, sedang penonton sekalian, sepanjang tempoh 1 jam 30 minit kita bersiaran menerusi TV3 dan TV9 sebentar tadi, sudah pun beberapa persoalan yang telah dijawab oleh yang berbahagia Dr. Luqman Ibrahim kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari berkaitan dengan Al-Quran ini akan mendekatkan dan menambahkan rasa cinta kita untuk mengenali dan juga memahami
ayat ataupun surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk diri kita, insya-Allah. Jadi kepada saudara penonton yang masih lagi ada persoalan-persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1800 88 1677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tanpa buang masa, jom sama-sama kita raikan soalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada saudara Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Ustaz Dr. Muhammad Luqman, Da'i Luqman, kru-kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, berdasarkan ayat ketiga yang membawa maksud yang demikian adalah kerana sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan bagi mereka. Apakah tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu hikmah perbezaan antara orang kafir dengan orang yang beriman? Mohon pencerahan Ustaz daripada Pasir Mas, Kelantan. Ustaz silakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Muhammad Izzuddin daripada Pasir Mas, tempat ustaz juga tu. Orang kampung. Orang kampung. Jadi tuan-tuan saya simak rahmatullah Allah, saya rujuk dulu kepada ayat yang nombor 3 ni. Saya akan baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Bermaksud berlakunya demikian kerana sesungguhnya orang-orang yang kafir menurut perkara yang salah dan orang-orang yang beriman menurut perkara yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat bawaan mereka masing-masing. Tuan-tuan mesti simak rahmat Allah sekalian. Merujuk pada soalan Izu tadi, kenapa Allah buat bandingan di antara orang Islam dan orang kafir. Dan tuan-tuan, bandingan ini sangat-sangat biasa dalam Al-Quran. Kerana misalnya Allah membandingkan As-Sami' Al-Basir, Al-Ahya' Wal-Amwat. Dalam ayat itu banyak cerita tentang perkara ini. Orang yang celik dengan orang yang buta. Ya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Orang yang tahu dengan orang tidak tahu. Itu bandingan-bandingan taqribul adhan untuk mendekatkan pemikiran manusia bahawa satu perkara ini jelas baiknya, satu perkara jelas tidak baiknya. Jadi dalam konteks ayat ini iaitu Allah menjelaskan bahawa orang Islam ini berada pada jalan yang benar. Orang yang bukan Islam tetap walau macam mana bukan berada pada jalan yang benar. Baik, kalau kita katakan Ustaz mereka ada hak juga untuk mereka mengatakan mereka benar. Ya. Itu hak mereka. Kita dalam hakikatnya kita tetap mengatakan demikian, cuma kita menghormati apa yang mereka itu seperti manalah perlembagaan negara pun sama. Maknanya agama Islam, agama rasmi, mereka boleh beramal, tidak ada masalah. Tetapi kalau orang tanya siapa yang baik, kita kata kita. Walaupun mereka kata mereka, tak ada masalah. Itu orang panggil ittafaqna ala alla nattafiq, iaitu kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan alhamdulillah negara kita masih aman sampai ke hari ini. InsyaAllah seterusnya lah sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan, Allah menunjukkan perbezaan di antara orang Islam dan orang kafir. Sebabnya apa dia? Iaitu kerana orang Islam itu berpandu kepada asas yang utama iaitu Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan daripada saudara kita sebentar tadi. Jadi jom ayo sama-sama Ustaz. Doktor, kita nak teruskan dengan soalan berikutnya daripada Tuan Abdul Rahman. Assalamualaikum Da'i Luqman dan Ustaz Dr. Luqman. Waalaikumsalam serta kru-kru TV3. Ayat 3 dari surah Muhammad yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir menurut perkara salah, sesungguhnya orang yang beriman menurut perkara yang betul. Soalan saya, mengapa ayat ini menekankan pada orang beriman bukan pada orang Islam? Mohon pencerahan dari Ustaz. #tanya Ustaz biar tahu jangan keliru dari Taiping. Satu soalan baik Ustaz. Jadi Ustaz, berkaitan dengan apakah sebenarnya perbezaan di antara orang Islam dengan orang beriman Ustaz? Silakan. Baik, tuan-tuan simak rahmat Allah sekalian. Bila disebutkan tentang Islam dan iman. Baik.
ada beza ke di antara Islam dan iman? Jawapannya ada. Ada beza. Ada beza. Dari sudut pengistilahan dia, dari sudut perbincangan ni ada beza. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum ila akhir ayat. Berkata orang Arab Badui, iaitu amanah, kami telah beriman. Maka Allah suruh kata, qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Pelik juga ayat tu ya tak? Kerana kami telah Islam tapi kamu belum beriman sebenarnya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk dalam hati. Baik. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, untuk perbincangan ringkas ini, ulama buat kesimpulan begini. Perkara tentang Islam ini apa mengucap, yang kedua solat, puasa, zakat, haji. 5 benda ini semuanya adalah benda zahir, boleh nampak. Boleh nampak. Oh, okay, Ngucap. Nah, kalau memang ngucap, boleh nampak tak? Nampak. Ustaz boleh nampak orang lain, ni ngucap. Ngucap tu. Islam. Nah, sembahyang boleh nampak. Nah, kalau depan orang ni memang kita nampak lah. Begitu juga puasa. Puasa macam nak nampak Ustaz? Nampak moyuk tu puasa lah ramaknya. Dan masa iftar dia cepat je kan. Maka nampak. Begitulah zakat haji tu nampak. Benda zahir. Tetapi iman adalah benda batin. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadri khairi wa syarri. Ini benda dalam. Yang takkan nampak. Yakin dan percaya Allah, Rasul, kitab, hari akhirat, qada qadar, 6 perkara ini dalam hati. Walaupun duduk di antara itu satu orang Cina, satu orang Melayu, yang satu Islam, tak nampak. Nah, tak nampak bahawa mereka ini percaya atau tidak percaya. Tapi kalau yang Islam nampak. Sebab itulah Allah menyebut dalam ayat ini tentang bincang tentang Islam. Kenapa? Kerana benda itu zahir, boleh nampak. InsyaAllah. Jadi itulah perbezaan di antara Islam dan juga iman. Islam adalah suatu benda yang kita boleh nampak dengan zahir. Namun iman hanya boleh tidak boleh dilihat melalui zahir, hanya boleh ditampak melalui kita punya batin ataupun diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi berbincang, kita mencari jawapan di sebalik surah Muhammad ayat 1 hingga 5. Dan Alhamdulillah pada hari ini, saudara penonton sekalian, kita sudah pun banyak berbincang berkaitan dengan perbezaan di antara orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Kita juga berbincang juga pada hari ini berkaitan dengan jihad-jihad dan juga cabang-cabangnya. Dan insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini di dalam blok yang terakhir. Mudah-mudahan soalan-soalan yang berikutnya ini kita dapat raikan, dan di mana soalan-soalan yang kita tidak dapat nak raikan pada hari ini, boleh untuk teruskan bertanya, kerana esok juga saya menonton akan bersama sekali lagi dengan yang berbahagia Dr. Luqman Ibrahim kita, insya-Allah Ustaz. Esok insya-Allah. Jadi saya menonton sekalian, jom sama-sama kita raikan soalan yang berikutnya daripada Facebook kita, daripada saudari Liz Kaiman. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang keempat, bagaimana konsep jihad yang sebenarnya menurut perspektif Islam agar segelintir masyarakat Islam tidak salah faham erti jihad yang sebenar, dan mentaliti sebahagian masyarakat di luar sana yang menganggap Islam bersifat teroris dapat dileraikan salah faham mereka. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira, daripada KK Sabah. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Liz Kak Iman. Soalan sangat baik tuan-tuan yang mengaitkan Islam dengan teroris dan seumpamanya. Baik, kita rujuk dulu pada ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Sadaqallahul Azim. Dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang kafir dalam peperangan jihad, maka pancunglah lehernya sehinggalah apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyak, maka lawanlah dan ikatlah mereka dengan kukuh. Setelah selesai pertempuran itu, maka kamu sama ada hendak memberi kebebasan atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya, tebusan. Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh sehinggalah berakhir peperangan jihad itu dan lenyaplah sebab-sebab yang menimbulkannya. Demikianlah diperintahkan kamu melakukannya, dan sekiranya Allah menghendaki tentulah ia membinasakan mereka. Dengan tidak payah kamu memeranginya, tetapi ia perintahkan kamu berbuat demikian kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang golongan kufur dan engkar dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah mempertahankan agamanya, maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amalan mereka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, merujuk kepada soalan Liz Kak Aiman yang sangat baik tuan-tuan. Banyak orang baca ayat seperti ini, kemudian dia kaitkan Islam itu dengan keganasan. Tengok Islam suruh bunuh orang. Tuan-tuan muslimin dirahmati Allah sekalian, pertama sekali Ustaz nak sebut dan cari rujukan selepas ini, tidak ada dalam Islam yang tiba-tiba sahaja pergi bunuh orang tanpa sebab. Tak ada. Islam tidak pernah menghalalkan darah orang lain, sekalipun dia orang kafir. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis yang baik, sanadnya baik, iaitu man adza zimmiyan, siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi. Kafir zimmi berada di bawah taklukan Islam, berada di bawah jagaan Islam, duduk negara Islam, kemudian dia menyakiti, fa ana khasmuhu, aku akan lawan balik. Rasulullah akan pertahankan. Bahkan dalam hadis yang lain menyebutkan bahawa orang ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia menyeksa orang yang tidak berhak dia seksa. Baik, itu satu perkara. Ayat ini dalam konteksnya tuan-tuan adalah konteks peperangan. Itu biar jelas. Maknanya syuk waqatilu, muqatalah maksudnya si A nak bunuh si B nak bunuh si A. Itu kalau seorang, tak apalah kamu bunuhlah, saya duduk diam je. Tak boleh gitu. Itu bukan kaedahnya. Dan ini maksudnya dua pihak. Adapun dalam keadaan biasa tidak ada. Dalam biasa tidak ada. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sila cek statistik. Kalau nak kait Islam dan teroris, cek statistik. Kematian manusia kerana pembunuhan, siapa yang menjadi dalang nombor satu. Ustaz tak nak sebut, tuan-tuan sila cek. Kalau sebut jadi masalah pula. Jadi tuan-tuan, maksudnya Islam tidak bunuh orang tanpa sebab, tidak ada. Nah, hakikatnya kematian manusia berjuta-juta kerana kematian, tuan-tuan cari siapakah yang menjadi puncanya. Tuan-tuan boleh cek sendiri, wujud dalam internet. Dan ada satu kenyataan rasmi daripada FBI tuan-tuan pada di Amerika antara tahun 1980 sehingga tahun 2006, 26 tahun. Ya. Dalam Ustaz ringkaskan dalam kajian tersebut, ni FBI yang keluarkan, iaitu daripada 100 kita kata 100% keganasan yang berlaku hanya diwakili oleh orang Islam 6% sahaja. 94 bukan Islam. Macam mana kita nak kata Islam yang ganas? Nah, hanya 6% sahaja, kemudian 94 adalah bukan Islam. Jadi sila cek.
Islam tidak pernah menaja tentang keganasan ini. Dan hakikat tuan-tuan, di Malaysia, cuba tengok, aman damai aman damai dan tidak ada apa-apa masalah, tidak ada pertelagahan antara kaum dan seumpamanya. Dan orang Islam orang bukan Islam di Malaysia sangat ramai. Aman. Di Indonesia sangat ramai. Aman. Di Mesir 10 juta orang Kristian. 10 juta orang Kristian. Ada kena bunuh? Tak ada. Cari negara Islam yang Islam memerintah di situ, insya-Allah tidak ada. Bukan Islam aman. Tetapi negara yang bukan Islam, nampak Islam tidak berapa aman kalau berislam berada di situ. Allahumma tuan-tuan. Jadi maksudnya tuan-tuan cek perkara tersebut, ini Ustaz lontarkan untuk kita sama-sama merenung fikir, mana statistik tidak pernah menunjukkan Islam yang ganas. Bahkan tuan-tuan semasa Islam berada di Spanyol, hampir 900 tahun Islam berada di Spanyol, tuan-tuan sila baca sejarahnya, orang Islam, orang Kristian, orang Yahudi sekolah bersama. Ini satu benda yang sangat-sangat menarik dan pelik. Islam boleh buat sampai ke tahap itu. Jadi Islam tidak pernah menajakan keganasan. Bahkan tuan-tuan rujuk ayat 8 surah Al-Mumtahanah, iaitu Allah tidak pernah mencegah orang Islam berbuat keadilan. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baik satu, yang kedua ialah berbuat keadilan kepada manusia sekalipun bukan Islam. Mesti buat kebaikan dengan syarat mereka tidak buat dua perkara, iaitu mengganggu agama dan tidak menghalau daripada kampung halaman kita. Maka yang ini Islam menyuruh mesti kena buat baik, dan itu telah berlaku di negara kita. InsyaAllah. Jadi sudah putus kelas sebenarnya membuktikan bahawa Islam bukanlah satu agama teroris, dan umat-umat manusia yang bukan Islam yang mendiami negara yang dipimpin oleh kepimpinan Islam, tidak ada satu pun yang tidak merasakan tenang, semuanya merasakan keamanan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan saki-baki masa yang ada lagi untuk kita. Jadi insyaAllah kita nak raikan soalan daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i serta kru yang terlibat, jika terjadinya tawanan perang, apakah ada hak-haknya sebagai tawanan perang? Dan yang keduanya, berapa lamakah pula tempoh masa yang ditetapkan sebagai tawanan perang? Adakah selama-lamanya atau ianya mempunyai tempoh tertentu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Satu soalan yang baik Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Mazni yang bertanya. Dan tuan-tuan dan simak rahmati Allah sekalian, dalam isu tawanan perang ini, di dalam ayat Al-Quran, kisah ini dalam tafsir Ibn Katsir menyebutkan bahawa ia berlaku tentang Badar, perang Badar. Dan perang Badar juga ada diceritakan surah Al-Anfal ayat 67 68, iaitu berkenaan dengan tawanan perang ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala menghendaki seboleh-bolehnya ataupun Allah menghendaki supaya mereka semua ini dibunuh. Kenapa? Kerana mereka ini menentang Islam habis-habisan. Nah, puak-puak ini telah ingin membunuh Nabi di Mekah lagi. Bila berlaku perang di Badar dan Islam menang, maka balasannya sepatutnya membunuh. Tapi tuan-tuan lihat apa Rasulullah buat. Apa Rasulullah buat? Pada masa itu kata para ulama, ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berijtihad. Apa dia ijtihadnya? Iaitu oleh kerana tidak ada ayat yang menentukan perkara tersebut, maka Rasulullah berijtihad, iaitu tanya para sahabat apa semua. Akhirnya di cadangan Abu Bakar diterima supaya tawanan ini diberi kebebasan dengan syarat-syarat. Syarat mengajar kan, syarat bayar, syarat apa semua tu. Jadi ada ini di dalam kisah syarat-syarat tersebut yang akhirnya tapi Allah turunkan ayat bahawa Allah nak sepatutnya Rasulullah menghapuskan mereka. Kenapa? Mereka orang paling kuat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, inilah dia Islam. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, tuan-tuan, ingat bahawa dalam Fatah Mekah ini satu keadaan yang sangat hebat. Rasulullah berada depan tawanan begitu ramai, Rasulullah boleh bunuh mereka semua. Tapi apa Rasulullah buat? Apa kamu ma'ra'yukum? Apa kamu rasa aku akan buat anni fa'ilun bikum al-yaum? Aku akan buat apa kepada kamu pada hari ini? Maka jawab mereka, akhun karim, mabunuh akhir karim. Kamu orang baik Muhammad. Masa tu dah kena tawan, kamu orang baik lah. Jadi tuan-tuan, akhirnya Rasulullah, izhabu fa antumut tulaqa. Kamu pergilah bebas pada hari ini sebebas-bebasnya. Semua tercengang-cengang, bebas. Terkejut. Musuh paling teruk tiba-tiba membebaskan
membebaskan mereka semua. Akhirnya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat bahawa orang masuk Islam berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam selepas itu. Ini dia Islam. Kalau kita tu agak macam mana? Hari inilah aku kita siap dah kau dah. Hari itu kamu nak buat kan? Tapi tak, itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Ya, benar, Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat sekalian alam. Apa yang Nabi buat semuanya adalah satu rahmat. Ya. Jadi Ustaz, sebenarnya kita sudah pun berada di hujung rancangan. Jadi Ustaz bolehlah berikan sedikit kesimpulan berkaitan dengan topik yang telah pun kita bualkan sejak awal tadi pada ayat 1 hingga 4 yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah untuk ayat 5 dan berikutnya kita boleh untuk teruskan lagi bersama dengan yang berbahagia doktor pada esok hari, bersama juga dengan doktor yang akan bincangkan ayat 6 hingga 10 insyaAllah. Jadi doktor, kesimpulannya insyaAllah. Baik, tuan-tuan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, daripada ayat pertama sehingga ayat ke-5 lah sebenarnya kan. Saya hadihim wa yuslih balahum. Kita telah sama-sama dapat bincang dan dapat melihat tentang Islam, yang mana Islam sangat membezakan di antara orang kafir dan orang Islam. Kerana kedua-duanya ini, satunya yang Allah redha, satunya Allah tidak redha. Semoga-moga insya-Allah pada esok hari kita akan sama-sama membincangkan tentang bagaimana kaedah akhlak Nabi sehingga orang masuk Islamnya, orang suka kepada Islam bagaimana. Insya-Allah tuan-tuan kita akan bincang bersama-sama. Tapi kena ingat bahawa ayat dalam konteks perang kita bincang dalam konteks perang. Betul. Nah, sebab semua negara ada cerita tentang masalah perang. Ada tentera kan, Malaysia ada, Indonesia ada, mereka ada, semua ada. Jadi konteks negara kita bincang dalam konteks itu. Jadi ayat yang keempat tadi adalah membincang dalam konteks tersebut. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dengan jelas asal dalam Islam, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi, iaitu Allah suka benda yang lemah lembut, melembutkan hati, benda yang hubungan baik. Ini yang sangat-sangat ditekankan oleh Islam. InsyaAllah. Jadi sebagai penutupnya, yang bagi doktor, sedikit bacaan doa, mudah-mudahan kita bertemu dengan keberkatan dalam ilmu pada hari ini. Silakan doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira ya baga doktor untuk perbincangan kita pagi ini. Mudah-mudahan halalkanlah segala ilmu yang dilimpahkan kepada kami pada hari ini. Jadi insya-Allah sudah betul sekalian, kita doakan agar majlis ilmu kita pada pagi ini penuh keberkatan, dan juga kita doakan untuk petang ni kita akan mendengar bajet atau perbelanjawan negara. Jadi kita doakan agar satu harapan bagi kita lah rakyat Malaysia, terutamanya bagi kami, saya sendiri sebagai anak muda, sudah semestinya besar harapan kami untuk melihat kelangsungan dan kesejahteraan berdasarkan daripada belanjawan yang akan dibentangkan pada petang ini insya-Allah. Jadi esok jangan lupa untuk saksikan Tanya Ustaz bersama dengan moderator kita Dayang Aiman, dan juga bersama sekali lagi dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Kita akan meneruskan lagi perbincangan menerusi surah Muhammad ayat 6 hingga 10. Insya-Allah sudah betul sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.